Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengacara majlis, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa panitia program, para asatizah, pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar, bani wa banat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada tengah hari yang indah ni tuan-tuan sekalian. Pertengahan dah bulan Ramadan. Bulan yang kita rindui, kita nak sangat menghirup udara Ramadan. Semenjak daripada awal bulan Rajab kita mengumang dan mengulang doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa supaya kita diberkati oleh Allah dengan bulan Rajab, diberkati dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada kita semua? Mengapa Ramadan begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya semua kita maklum dan hadam dah. Kerana umur kita singkat, umur kita pendek, tak sama dengan umur umat sebelum daripada kita. Contoh dakwah Nabi Nuh AS 850 tahun. Itu umur dakwah tuan-tuan. Kerana cecah umur ribuan tahun umat terdahulu. Kita umur purata umat Muhammad singkat, baina sitin wa sab'in, antara 60 70 saja. Itu pun tak ramai dah, cecah umur 70. Biasa kawan-kawan yang kembali ke rahmatullah ni akhir 40-an, akhir 50-an. Itulah umur sahabat-sahabat kita tuan-tuan sekalian. Tengok setahun dua ni lah, Ustaz Ridwan Rahmat Selangor, pengkuliah kita, meninggal umur 47 tahun. COVID stage 4 tuan-tuan sekalian. Almarhum Ustaz Nur Azli Musa, Ustaz Taliban, dia panggil selalu ikut saya misi-misi bantuan antarabangsa ke Gaza, ke Syria, mata-rata pergi tuan-tuan, meninggal umur 51 tahun. 51 tahun. Minggu beberapa hari lepas saudara Baharudin Ros, duduk kat Bangi tuan-tuan sekalian, asal Pontian, meninggal. 2 pagi sakit perut, mak tanah jatuh bilik air tuan sekalian. Anak sulung berumur 13 tahun. Lepas tu esok pula satu kereta family dia meninggal. 4 orang adik beradik. Muda-muda adik dia tuan sekalian. Maknanya kalau kita renung balik, betul lah singkat umur kita umat Muhammad, tetapi adilnya imbangan Allah kepada kita semua. Allah berikan umat Muhammad Ramadan. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan bulan pengampunan. Allah lipat kali gandakan semua pahala amalan kita di dalam bulan Ramadan. Allah buka sudah mungkin pintu langit maghfirah, pintu langit pengampunan dalam bulan Ramadan. Sebab tu lidah kita kena sentiasa ajar untuk terus berdoa. Pendek je doa tuan-tuan. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dah Ramadan tuan-tuan sekalian, doa wal ibadah, Nabi kata doa merupakan ibadah. Maka lidah tu duk sebut Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Bahkan Ramadan, bagaimana Allah hadirkan pula package per Ramadan, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Sebab tu kena rancang program tuan-tuan sekalian. Contoh nak ihak Ramadan macam mana, kita buatlah akhir Ramadan 10 hari akhir tu buat iktikaf di masjid. Kita buat qiyam tuan-tuan sekalian, buat qiyam. Sebab saya tengok dah trend di mana-mana seluruh negara, awal Ramadan masjid surau kita penuh. Tengah penuh tuan-tuan sekalian. Masuk tengah Ramadan tinggal separuh saja.
tinggal separuh tuan-tuan sekalian. Akhir Ramadan fasa penting, itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka, tinggal baik 2-3 sah. Kemana yang lain? La salam, wala kalam, wala email, wala SMS, ghaibul ghuyub. Hilang tuan-tuan sekalian. Sebab tu buat program Ihya Ramadan, dan Ramadan Syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran, bulan turun Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat akrab, sangat rapat dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, disebut oleh ulama-ulama sirah tuan-tuan, antara lain kerana Nabi ditasmik baca oleh malaikat Jibril. Dengan arti kata Nabi musyafahah, Nabi bertalaki, Nabi berguru tuan-tuan sekalian. Nabi nak ajar dan tunjukkan kepada kita semua tuan-tuan sekalian, ilmu agama, ilmu Al-Quran, kita kena musyafahah, kena berguru. Tak boleh main baca buku seorang-seorang Arab jadi alim, tak boleh, sesak barat kita. Kena musyafahah tuan-tuan sekalian. Contoh paling mudah lah tuan-tuan sekalian, kalau kita belajar kitab Aqidatul Najin, bab akidah biasa ustaz-ustaz lulusan pondok ni tuan-tuan sekalian, dia akan syarah berkaitan dengan firqah akidah Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, Khawarij, Ismailiyah, Batiniyah. Ini berlaku zaman awal dulu tuan-tuan sekalian. Contoh kalau macam Khawarij zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali juga tuan-tuan sekalian ingat mati dibunuh bulan Ramadan. 21 Ramadan tahun 40 Hijrah oleh puak Khawarij. Yang bunuh namanya Abdurrahman bin Maljam. Bukan orang biasa-biasa. Kalau zaman Khalifah Umar memerintah, yang kita gelar Khalifah Umar ni Abul Futuhat, bapa pembukaan hebat zaman Sayyidina Umar ni. Kuasa berlangsung. Gubernur Mesir ialah Amru al-As. Dia minta supaya hantar guru Al-Quran. Maka Khalifah hantar siapa? Abdurrahman bin Maljam. Tetapi tuan-tuan sekalian, punya jadi buta mata, buta hati, sebab berlaku perang Nahrawan tahun 38 Hijrah. Ramai pemimpin Khawarij telah terbunuh. Salah seorang tu pemimpin ada anak perempuan yang cantik, yang comel. Buka offer, buat tawaran, siapa dapat bunuh Ali, aku sanggup jadi isteri dia. Maka Abdurrahman bin Maljam ambil peluang untuk bunuh Sayyidina Ali. Jangan main tuan-tuan, lelaki ni kalah. Rebah kita ni perempuan comel tuan-tuan sekalian. Bunuh Sayyidina Ali. Pokok Khawarij. Zaman kita Neo Khawarij ataupun Khawarij bentuk baru tuan-tuan sekalian. Khawarij bentuk baru. Tuan-tuan mungkin kita duduk kat Bangi tak jumpa. Tapi saya pengalaman. Itu misi bantuan di Afghanistan. Afghanistan, Masya Allah tuan-tuan sekalian. Dahsyatnya tempat ni tuan-tuan. Walaupun namanya sangat soho lah tuan-tuan sekalian. Orang putih panggil The Graveyard of Empire. Memang sejarah dia dahsyat tuan-tuan. Orang Pashtun, Uzbek, Tajik, Baluch, Hazara ni tuan-tuan sekalian ni memang kaki perang. Memang dahsyat tuan-tuan sekalian. Mereka boleh hidup keras. Tuan-tuan sekalian. Gunung tu boleh tembuk orang, boleh korek, boleh buat pejabat, buat sekolah, punya dahsyat orang dia. Makan tak macam kita makan nasi khabu, makan onde-onde, makan akok lembut tu, dia makan roti aish, roti kerah tu. Roti ni kerah tuan-tuan. Kalau pekong ke kucing, baling kat kucing, kucing kembali ke rahmatullah. Kerah. Dilawan Empire Pat Britannica. Britain. Abad ke-19 ni, awal abad 20, Britain ni kuasa besar dunia. The sun is never set in the British Empire. Punya sombong putih. Jajah Nigeria, Sudan, Mesir, Yemen, Palestin, Iran, Iraq, benua kecil India, China, dinasti Manchu, tewas perang candu. Dia jajah Hong Kong, tanah Melayu, tuan-tuan sekalian. Tapi di Afghanistan, tuan-tuan sekalian, tahun 1921 kalah British. Bayangkanlah, kalah. Soviet Komunis pula serang jajah tahun 1979, 10 tahun je. Lepas tu kalah Soviet, jatuh. Tuan-tuan sekalian, ideologi komunis kan runtuh lepas tu kan, perlahan-lahan tuan-tuan sekalian. Punya dahsyat Afghanistan. Amerika masuk tahun 2001 tuan sekalian. 20 tahun perang dan penjajahan berlangsung. Tak tahan Amerika pun. Akhir sekali rugi 2 trilion. Bukan million, bukan bil, trilion rugi tuan sekalian. Amerika nak keluar, dia taja tuan sekalian. Taja apa tuan sekalian? Dia taja pok-pok Daesh K tuan sekalian. Taja pok-pok Daesh K ni tuan sekalian.
Kita Khurasan. Pokok ni tuan-tuan, ni ulama kata ni Khawarij. Dahsyat, dahsyat. Sebagaimana Khawarij zaman Sayyidina Ali menumpahkan darah, pokok dia pun tuan-tuan. Kalau kita nak sampai ke Kabul, jalan tu tak ada direct flight, bulan sebelah kita pergi, Amerika keluar bulan 8 dan 3 bulan selepas tu. Daripada KLIA pergi ke Doha, Doha pergi ke Mesyak di Iran. Daripada Mesyak naik bas pergi ke Islam Kuala. Islam Kuala ni macam bandar sepadan lah, macam golok lah tempat kita, mana kotor sampah tuan-tuan. Lepas perang, lepas tu naik lagi kereta pergi ke Herat. Herat pun naik pula ni flight, tidur semalam naik flight ke Kabul tuan sekalian. Sebelum sampai berdegung meletup bom dalam masjid, mati 50 orang. Budak sikit buat. Masa tinggal kat sana tuan-tuan, meletup bom kereta pula berdegung meletup, mati 4 orang. Balik sekejap tuan-tuan, meletup dalam bom masjid lagi, mati 16 orang. Ya Allah tuan-tuan, Nabi mana yang ajar sebegini? Rasul mana yang ajar? Islam mana ajar? Tak tuan-tuan, Islam ni selamat, sejahtera. Nabi SAW pun beri jaminan bahawa orang-orang bukan Islam ni boleh bernaung di bawah kerajaan Islam. Nabi kita bersabda, man azazimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti ahli zimmah, maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Makna Islam ni tak jaga bak darah manusia, jaga keselamatan manusia tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, perlunya kita dengan ilmu, perlu dengan belajar musyafahah ni. Tak boleh main baca buku seorang-seorang atau berfikir seorang-seorang tentang agama. Kena berguru, ada murabi, muadib, kena ada muallim. Nabi ditasmik baca oleh malaikat Jibril. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ni Nabi sebut begitu tuan-tuan sekalian. Dah. Baik, jadi Ramadan syahrul jihad. Satu lagi tadi, Mu'tazilah pula. Lupa, sebelum masuk syahrul jihad, pasal Mu'tazilah. Yang kita belajar dari kitab Aqidah Najib, Mu'tazilah cerita zaman Khalifah Al-Ma'mun. Zaman Abbasiyah, dia ada khalifah yang menyeleweng. Bukan betul semua. Khalifah Al-Ma'mun menganut faham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran ni makhluk, tuan-tuan sekalian. Bangkit ulama, tuan-tuan sekalian. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata Al-Quran ni kalamullah. Apa harga yang dibayar, diseksa tuan-tuan, ditangkap, dipenjara, kena cemeti atas muka. Masya Allah, kena cemeti atas muka, pecah muka ni, darah tuan-tuan sekalian. Tapi muslimin dan muslimat sekalian, lihat apabila kesungguhan, pengorbanan, tadhiyah ulama ini, akhirnya Allah hadirkan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil rampah kuasa daripada Khalifah Al-Ma'mun dan diharamkan faham Mu'tazilah. Ni guna akal untuk merasionalkan agama. Zaman kita ni dahsyat tuan-tuan sekalian, sangat-sangat dahsyat. Tengok berarak tuan-tuan sebelum Ramadan baru ni, sempena hari wanita. Di tengah kota raya kita, hidup LGBT. Allah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, ada seorang pemikir tuan-tuan sekalian di Indonesia, nama Profesor Dr. Musdah Mulia. Dia kata Al-Quran, Allah tidak menyebut haramnya lesbian. Al-Quran, Allah tidak menyebut haramnya homoseksual. Yang Allah haramkan ialah zina laki-laki dan perempuan. Maka lesbian, homoseksual ni halal dalam Islam. Tuan-tuan sekalian. Budak-budak muda guna hujah ni. Mana Allah sebut mana Al-Quran? Tak boleh homoseks, tak boleh lesbian. Sebab tu ni guna akal untuk merasionalkan agama. Dah. Tuan-tuan tegurlah orang buat maksiat mungkar, tuan-tuan sekalian. Dia akan bangkit melawan, tuan-tuan sekalian. Kita sebutlah, kita sayang pada anak-anak muda, tuan-tuan, supaya hidup di landasan agama. Sebab anak muda ni kata almarhum Maulana Madudi, kamu nak tengok masa depan Islam, kamu tengok anak muda pada hari ni. Tu saya pun gagah mari berjauh. Sebab apa? Sebab tempat orang muda, anak-anak muda. Dah, orang muda ni masa depan agama, tuan-tuan sekalian. Kata almarhum Maulana Madudi dan Syekh Dr. Abdul Nasir Luan. Ramailah tokoh-tokoh sajalan Syekh Munir Ghatban menyebut Nabi membina generasi muda, membina anak-anak muda, tajnid tuan-tuan sekalian. Daripada awal dakwah Nabi sampai akhir umur dakwah Nabi. Mus'ab bin Umair umur 17 tahun, masa berjuang sana di Mekah. Arkam bin Abi Arkam 16 tahun. Zubair Al-Awam sebelum Nabi 16 tahun. Tuan-tuan sekalian,
Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah 38 tahun. Tuan-tuan sekalian, fatayat yang beliau ni pun muda-muda lah. Siapa dia? Ramai tuan-tuan sekalian ni. Muda-muda berjuang bersama Nabi tuan-tuan sekalian. Jadi nak tengok masa depan Islam, tengok anak muda tuan-tuan sekalian. Tiba tengok itu contoh konsep Blackpink tuan-tuan sekalian. Apa punya ramai manusia. Ramai tiket 1,500, tiket 2,000. Boleh pergi ramai-ramai. Beratur ramai-ramai lepas zuhur pergi dah. Tapi kita tegur, kita bantah tuan-tuan. Orang yang guna akal dan pemikiran kata personal sin is not a criminal. Dosa-dosa peribadi bukanlah satu jenayah. Sedap dia tuan-tuan. Sedangkan tugas orang beriman, tuan-tuan siapa yang rasa dia beriman, kena laksanakan tanggungjawab ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Surah At-Taubah ayat 71. Jadi tuan-tuan sekalian, zaman kita ada New Mu'tazilah. Tu kena hati-hati, sebab tu kena mengaji, kena musyafahah, kena berguru tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Ramadan syahrul jihad, Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan yang menyaksikan banyak siri-siri pertembungan antara iman dan kufur berlangsung dalam bulan Ramadan. Apa kisah-kisah Al-Quran yang kita baca? Saya tanya tuan, ingat tak? Apa kisah-kisah Al-Quran yang kita baca berkaitan dengan kisah Ramadan ni? Antaranya kisah yang Allah gelar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. Yakni perang Badar Al-Kubra, 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Nabi bersama 313 orang sahabat-sahabat Nabi lawan 1,000 lebih musyrikin yang dipimpin oleh Umar bin Hisham. Tuan-tuan sekalian, peristiwa ini penting dan tuan-tuan ujiannya besar. Sebab apa? Tuan-tuan, yang pertama, Ramadan tahun 2 Hijrah ialah Ramadan yang pertama disyariatkan puasa kepada kita umat Islam. Ada turun ayat kefardan puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mula puasa Ramadan tahun 2 Hijrah. Lepas tu Ramadan tanah Arab ni tuan-tuan, dia tak sama dengan tempat kita. Kita awal Ramadan ni kalau Terengganu 34, 35 darjah Celsius. Itu pun panas dah. Tempat saya tu blok, kita buat blok. Kalau itu suruh berhenti je sebab takut pakai tak puasa, takut panas-panas ni. Saya suruh buat kerja malam tuan-tuan sekalian. Bimbang juga tuan-tuan. Panas sangat. Risau. Arak ni Masya Allah. Ramadan, apa maksud Ramadan? Ramad, bulan panas terik. Panas tara mana tuan-tuan? Orang biasa di tanah Arab puasa dia akan faham lah. 40, 45, 46 tu biasa. Saya pernah puasa di Afrika. Afrika tuan-tuan, punya panas. Lepas hasan kira minit. Bukan kira minit. Lambatnya buka kering sungguh tekuk. Mana kita meludah tu rasa tak terbit air. Panas lah Masya Allah tuan-tuan sekalian. Mereka ni memang tahan panas. Ialah orang kulit hitam. Hitam metalik tuan-tuan sekalian. Kita tak tahan tuan-tuan sekalian. Dengan panas tuan-tuan sekalian. Negara mana paling panas tahun lepas? Cuba teka. Paling panas ialah Kuwait. Panas tahun mana Kuwait? 60 darjah Celsius. 60 ni kalau botol mineral tu ni tuan-tuan boleh kemik, boleh cair tengah panas. Kerajaan kena buat PKP di Kuwait. Ayat pukul 10:30 pagi tak boleh keluar rumah dah. Bimbang apa? Bimbang kena stroke. Kita duduk di bangi stroke apa? Kecil mani, darah tinggi, high kolesterol. Ini panas tu kena heat stroke, stroke haba tuan-tuan sekalian. Ini ujian kepada orang beriman tuan-tuan sekalian dah. Persenjatanya tak cukup, lemah. Dalam kitab sirah tuan-tuan, sahabat-sahabat ramai tak ada perisai. Nak perang macam mana perisai? Tak ada. Alternatifnya pakai pelepah kurma. Perang pakai pelepah kurma. Jadi perisai tuan-tuan. Kuda 2 ekor je. Unta 70 ekor unta. 70 ekor. Mana setiap 2-3 orang sahabat Nabi bergilir-gilir naik seekor unta. Bahkan Nabi SAW bergilir dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dan kalau kita baca Al-Quran, Allah sebut dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni tuan-tuan juga digelar surah Al-Badar. Dia Al-Quran ni, dia mukjizat tuan-tuan. Nama pun banyak, gelaran pun banyak tuan-tuan.
Al-Quran dengan nama lain Al-Huda, Al-Bayan, An-Nur, Al-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Zikr, Al-Hakim, Al-Furqan dan lain-lain. Surah pun sama. Surah Al-Fatihah nama lain surah Al-Shifa. Surah Ali Imran nama lain surah Al-Badar. Surah Muhammad surah Al-Qital. Surah Isra surah Bani Israel. Surah Al-Hasyar surah Bani An-Nadir. Dia Quran ni dia mukjizat tuan-tuan sekalian dah. Masya Allah. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 123 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar. Wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi tuan-tuan, peristiwa ini 70 kafir mati dibunuh. 70 kena tawan. Yang mati dibunuh sebagian besar merupakan pemimpin-pemimpin Mekah. Pemimpin sebagian besar seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal mati dibunuh. 70 lain kena tawan, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin Mekah yang pandai bercakap, yang pandai berpidato tuan-tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan apa nasib tawanan 70 orang ini. Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat baginda, mesyuarat. Nabi tanya pandangan Sayyidina Umar Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza, macam mana? Cadangan Sayyidina Umar kita pancung, kita penggal kepala. Sayyidina Umar orang bekeng tuan-tuan. Bekas ketua pemuda Mekah daripada kabilah Banu Adi tuan-tuan sekalian. Itu Sayyidina Umar. Nabi tanya pula pandangan Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah tuan-tuan sekalian. Pandangan cadangan Sayyidina Abu Bakar, mana-mana tawanan yang ada harta benda mereka di Mekah, mereka boleh tebus diri mereka dengan harta benda mereka di Mekah. Contoh tuan-tuan sekalian, contoh siapa? Suhail bin Amru ditebus dengan 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin, tak ada harta benda tapi ada ilmu, maka setiap orang mereka dah mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar tadi, terutama dengan soal ilmu tuan-tuan. Nak beritahu kita ilmu ni sangat penting tuan-tuan sekalian, sangat penting. Macam tadilah tuan-tuan sekalian, tengok tadi hak tak berilmu tuan-tuan, hak Afghanistan tadi tuan-tuan. Negara perang tuan-tuan sekalian ni, budak-budak umur 10 tahun dah, 9 tahun besar dah tuan-tuan sekalian. Saya panggil Muhammad, tak boleh nak panggil. Suruh baca surah An-Nasr, tak boleh baca. Baca Wadduha tak boleh baca. Tak munasabah tengok keadaan dia dengan pakai kurta ketayak, tak boleh baca tuan-tuan sekalian. Budak-budak. Tempat kita budak dah pasti 6 tahun. Anak saya boleh baca Al-Mulk 6 tahun. Tak pelik tuan-tuan. Anak-anak kita, sebab kita sediakan pendidikan untuk mereka. Negara kita ni, mereka tempat perang tuan-tuan. Kalau 10 tahun An-Nasr pun tak boleh baca, berat nanang kita kata dah. Budak-budak tu 10 ayat Al-Kahfi selamba ya baca budak tadikat Islam, budak pasti selamba ya Al-Kahfi 10 ayat pertama tuan sekalian. Tapi tengok negara perang tuan sekalian. Hak paling bimbang tuan-tuan, hak anak-anak muda yang tak ada ilmu. Hak kata pergi bom orang, bunuh orang tuan sekalian. Khawarij bentuk baru, menghalalkan dah orang. Bahaya sangat tuan sekalian. Sebab tu Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, beliau menggagaskan rukun bai'ah, arkanul bai'ah, dia tak letak al-jihad yang pertama. Al-Banna tidak meletakkan tadhiyah yang pertama. Yang pertama al-fahmu. Al-fahmu. Faham, mengerti, makna mengaji, menuntut ilmu ni sangat penting tuan-tuan sekalian. Tengok, muslimat ada? Tak ada muslimat. Muslimat pun kena mengaji tuan-tuan sekalian. Dah, saya kalau kuliah tuan-tuan, kalau kuliah tu di kampung tuan-tuan sekalian. Allah, kita mai pukul 8.30, kuliah 8.30 pun nampak seorang muslimat. Ada sebuah masjid tu ekornya tuan-tuan. Selesa tuan-tuan sekalian. Tapi Tok Ngulu mana ibu-ibu muslimat? Tak tahu, kena tahulah. Awak pun si JPKK kena tahulah. Rupanya trend di kampung tuan-tuan. Masya Allah. Kalau bukan bulan Ramadan ni, pukul 7, 8 malam duduk depan TV 3. Tengok drama Suamiku Playboy. Drama Cinta Masa Manis, 7 hari menyintaiku.
Tuan-tuan, kata pengarah urusan media prima, 7 juta penonton. 7 juta penonton tuan-tuan. Ni bukan Cina, India, tengok Melayu lah. Allah, tuan-tuan sekalian. Saya beritahu ibu kena mengaji. Adakah kawan kita pernah bebas tuan sekalian, dapat call orang perempuan muslimat daripada perempuan lah, daripada Putrajaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia kata, Ustaz, kak ni dapat nombor Ustaz ni, saing bagi kawan bagi. Ginilah nak tanya soalan, kita kecek Kelantan lah. Dia kata, muka sama Kelantan ni. Ustaz dia. Apa dia kak? Dia kata, Ustaz, dia kata, suami kak, tok lelaki kak ni, accident, dia kata. Lepas macam mana nak kira dengan tom yam dia? Ustaz ni, mengingat tom yam, kedai Thailand tu. Tak usah makan lah. Tom yam, hok bisa tu. Ketai, udang, sotong, kerai, tak payah. Maka tom yam sayur je. Dia kata, Ustaz, bukan tom yam tu. Tok lelaki kak, suami kak ni accident. Air semaya, wuduk tak boleh ambil. Tom yam guana. Tom yam ni, bukan tom yam, tayamum. Tukar habis tom yam, tayamum, tuan sekalian. Dah mengaji malah. Belajar malah, tuan sekalian dah. Sebab tu, Nabi bersabda, utlubah ilman minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya hingga liang lahat. Tuan-tuan, education makna kita ni seumur hidup lah, tuan sekalian. Proses pengaji kita seumur hidup, tuan sekalian. Bukan master PhD, sampai seumur hidup, tuan sekalian. Kadang-kadang tuan-tuan bayangkan ramai orang buat ibadah, tapi buat ibadah dalam keadaan mereka tak mengaji, tak belajar, tak menuntut ilmu, tuan sekalian. Tuan-tuan, kadang-kadang jangan salah sangka, tuan sekalian. Dah tengok betul sungguh, tuan-tuan. Kita tengok generasi umur 60-an ke atas, tuan sekalian. 65, 66 sekarang, tuan sekalian. Generasi ambil MCE tahun 70-an. MCE 70-an. Saya ingat masa saya buat PhD UKM tahun 2008, jumpa satu kertas kerja. Lama tuan, dan 2 orang profesor daripada FPI buat kajian. Salah seorang almarhum Dr. Haruddin. Tajuk cabaran kepada pendidikan Islam negara kita, tuan sekalian. Salah satunya, tuan-tuan, isu apa tuan-tuan? Tengok hak 70-an, hak pelajar-pelajar MCE zaman tu yang tak ambil subjek agama. Subjek agama zaman tu di option dengan subjek lukisan. Tuan-tuan sekalian, ramai berpuluh-puluh ribu setahun tak ambil subjek agama. Cuba tuan-tuan bayangkan. Zaman tu ialah kalau awal 17 zaman Beatles mania itulah. Bukan Beatles lah. Lagu apa? Yesterday, tuan-tuan sekalian. Kalau pertengahan 70-an tu dia mari pula rock klasik pula. Deep Purple, Eagle, Santana, The Black Magic Woman. Gitulah. Kalau hujung tu Saturday Night Fever pula, tuan sekalian dah. Jadi memang zaman tu. Sebab tu gambar-gambar lama sekolah dulu tu mana pakai tudung perempuan. Lelaki seluar pendek je. Tahun MC tahun 76, 77 seluar pendek zaman tu. Cuba cek balik tuan-tuan. Dah. Betul tuan-tuan. Jadi maksud saya, lepas tu berlaku Islamic revivalism, kebangkitan semula Islam. Alhamdulillah. Gelombang nak balik pada agama ni sangat kuat. Di seluruh dunia, bukan Malaysia sahaja, seluruh dunia, tuan sekalian. Kalau lah abang-abang tadi dia mari balik ke Masjid Surau, duk nadah kita, alhamdulillah dia akan dapat fahaman agama, belajar balik proses pendidikan semula, tuan-tuan. Lepas maghrib belajar kitab Musalli, Matla'i Badrin, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, kitab Iqna, Fathul Qarib, Fathul Bari, Fathul Mu'in, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Tapi kalau tak mengaji, ni generasi jadi masalah, tuan-tuan. Saya ada pengalaman cerita ni, tuan-tuan sekalian. Apabila kawan-kawan lah, dia kata, doktor tolong bawa ni package sikit. Dia kata yang ni high profile ni. Dan gimana umrah? Saya sibuk, tuan-tuan. Jadual ni memang sibuk, tuan-tuan. Masa buat adik ni, dan daripada besuk sampai sini, patah balik petang ada iftar perdana di komplek tahfiz, tuan-tuan. Lepas tu lacak ke Maman pula. Ke Maman tu start subuh sampai ke malam. Kerja aku pula Sungai Buloh pula. Memang kerja kita tak ada masa. Jadi dia kata tolonglah, tolong. Dia kata 36 orang high profile masuk dia. Kalau kerja magaji, jusa A, jusa C. Gitu. Kalau meniaga pun kedai mah, buka ladang kat Indonesia. Sebab tu dekat Sui Hotel ni, tuan-tuan, 2,000 semalam kena Ramadan. 2,000 semalam apa, tuan sekalian. Saya bawa lah 3 orang sampai Madinah, tuan-tuan, pergi ke Jeddah, pergi Madinah dulu. Duduk 2-3 hari. Nanti kata Datin besok 8 pagi dekat lobi semua. Kita nak bergerak ke Mekah. Sebab umrah kita ni. Bagus, mereka ni pansur tahun 8, semua orang ada. Alhamdulillah, naiklah bas.
Siapa kat Bir Ali turun jap tuan-tuan, kita mandi sunat ihram, pakai ihram semua sunat ihram. Dah niat semua naik bas, saya pegang copong speaker portable tu, kata Datuk Datin akak suara sikit, kita buat lafaz talbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiada suatu sekutu buatmu ya Allah dah. Menapuk kelai mata Datin sekalian. Dia Mekah ke seronok, sayu, gembira, sedih, campur bau perasaan. Dah lama naik bas Datuk seorang. Ustaz, lambat lagi ke nak berhenti R&R? Buat R&R. Nak buat apa Datuk? Cepatlah, saya nak semayang jimak ni. Semayang jimak. Jimak lain, jamak lain. Duk main 3-4 kali semayang jimak. Dia buat bini, tak apalah kita ni sial. Sampai Mekah ke tengah hari panas tuan-tuan. Panas tuan-tuan sekalian. Saya beritahu lah Datuk, Datin, kita tawaf petang lepas asar. Lepas tu teduh sikit. Lepas tu tak boleh. Doktor berasa segenetan. Lorak dia. Bekerja masa. Tak apalah, panas. Tawaf Kaabah ni. Tengah tawaf tuan-tuan, bau wangi mai tiup kuat. Kadang cuaca tak menentu Mekah kan. Kalau hujan-hujan lebatnya banjir tuan sekalian, angin kuat tuan sekalian. Kita angin kuat ni automatik kepit peha kita. Takut nampak waliku kita tuan-tuan. Kepit peha tuan-tuan, pakai ihram. Datuk belakang, nasib baik saya pakai seluar dalam, ambil no. Pakai ihram pakai luar wah. Tak jenah ke tuan-tuan? Pakai luar. Oi, sebab apa tuan-tuan? Sebab tak belajar. Tak menuntut ilmu. Sebab tu kita tuan-tuan kena kedilkan diri kita, jangan sombong. Bab mengaji tuan-tuan, banyak benda kita tak tahu sebenarnya. Contoh lagi balik pula, kita balik ke Malaysia, transit dekat Bangkok, Suwarnabhumi Bumi Airport. Comel macam KLIA lah tuan sekalian. Prayer room dia pun selesa tuan-tuan, aircon. Selesa tuan-tuan sekalian. Semai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Tiba-tiba bangun pula Datuk sebelah belakang. Allahu Akbar. Kata semaya benda pula orang tua ni. Muka kosyok tuan-tuan sekalian. Lepas dia bisa tanya Datuk. Apa? Datuk semaya apa ya? Dia jawab confident. Semaya jamak lah Ustaz. Semaya jamak. Jamak apa? Jamak lah. Isyak dengan subuh. La ilaha illallah. Isyak dengan subuh jamak apa? Dah. Ini contoh betapa tuan-tuan. Kalau tak belajar, tak ada ilmu lah kita. Sebab tu ni proses untuk buat ibadah, dia kena menuntut ilmu, kena ada al-fahmu. Sebab tu Ramadan syahrul maghfirah ni tuan-tuan. Besar pakej mengaji, tahniah lah. Pengurusan JMI ni tuan-tuan sekalian, Masjid An-Najah. Kalau bulan biasa besar dah. Bulan biasa pun besar dah. Man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji', sehingga dia kembali, sehingga kita balik ke tempat masing-masing. Pahala besar mana tuan-tuan? Dapat 1000 rakaat pahala sembahyang sunat, dapat pahala 1000 kali hantar jenazah ke kubur, dapat pahala 1000 kali ziarah orang sakit dengan duduk pada majlis ilmu sekali tuan sekalian. Besar pahala ni tuan-tuan. Kita sembahyang tarawih 8 rakaat pun pernah dah, bayang 1000 rakaat dapat tuan-tuan. Itu luar Ramadan. Ramadan setiap langkah setahun pada ibadah. Saya nak balik setahun pada ibadah tuan-tuan. Allahu Rabbi. Makna syahrul maghfirah ni sebenarnya tuan-tuan, Allah nak ampunkan dosa kita. Tapi kalau tak nak juga, tak tahulah, rugilah tuan-tuan sekalian dah. Bahkan ada orang dia puasa tapi sembahyangnya tidak tuan-tuan. Sebab tu almarhum Tok Guni Aziz, minta maaf seperti nama ni. Tok kata apa tuan-tuan? Bolah dia kata. Cukuplah panggil bulan puasa. Cukup. Jangan panggil bulan puasa. Sebut mulut kita bulan Ramadan. Sebut bulan Ramadan. Mengapa? Sebut bulan Ramadan, insya-Allah pakej tu mari hadir. Apa dia? Syahrul jihad, syahrul infaq, bulan derma, syahrul maghfirah, syahrul Quran. Sebab dia kata kalau sebut bulan puasa, ingat makan. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan bayang Allah, kalau tuan-tuan sekalian, bazar Ramadan di mana-mana penuh. Di mana-mana penuh tuan-tuan sekalian. 2 kilo dah bau murtabak dah tuan-tuan sekalian. Bayanglah Allah tuan-tuan sekalian. Perangau kita shopping ni tuan-tuan sekalian ni. 10 jari ni penuh dengan plastik ni. Apa tuan-tuan? Nasi arak, nasi khabu, donat, kuih, cemek molek, lai cikang ada, kubah guling pun ada, kuih tak itik semua ada tuan-tuan. Makan buka puasa. Berok makan sendawa.
6 harakat sendawa tuan-tuan. Kalau 6 harakat sendawa, cerah masa depan lah. Tarawih malakangan tuan-tuan. Sembahyang tapi kurang khusyuk tuan-tuan sekalian dah. Sebab tu ajar sebut syah tuan-tuan bulan Ramadan. Antara saya sebut tadi syahrul jihad, bulan jihad. Bulan perjuangan, bulan kemenangan Islam. Tuan-tuan baca apa lagi tuan-tuan? Dalam Al-Quran kisah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, antara kita baca peristiwa Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Kat mana jumpa ayat ni tuan-tuan? Al-Fath, surah kemenangan dengan surah An-Nasr tuan-tuan sekalian. Inna fatahna laka fat'an mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Sebagian besar ulama tafsir menyebut kemenangan nyata adalah peristiwa pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan sekalian, ada segelintir kata perang Khaybar. Hari ni bergema balik. Pasal apa bergema perang Khaybar tuan-tuan ni? Tuan-tuan, 80,000 semalam kan semayang di Masjid Aqsa semalam. Yang cedera 22 orang semalam. Allah dahsyatnya tuan-tuan. Orang Ramadan, Syahrul Maghfirah di Palestin ni memanglah. Saya pernah 4-5 kali ke Gaza tuan sekalian. Dia orang sana makin akhir Ramadan dia makin ramai di masjid-masjid tuan sekalian. Makin ramai. Apalagi Masjid Aqsa tuan-tuan, masjid nombor 3 paling suci tuan-tuan, tempat Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hari ni orang dah sebut balik Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingat-ingat Yahudi akan Khaybar. Ingat-ingat Yahudi akan Khaybar, tentera Muhammad akan datang. Khaybar ni perang Islam lawan Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Menang Khaybar tuan, jatuh 2 lagi pusat Yahudi tanah Arab, di Fidak dan di Wadil Qura tuan dan sekalian. Jadi perang Khaybar akan diingat sepanjang zaman. Tengok hari ni lah. Semalam dia dibunuh, dibedil tu. Digodam umat Islam tuan dan sekalian, maka orang akan ingat balik perang Khaybar. Ini pandangan ulama, tak apalah tuan-tuan. Ayat tu surah kemenangan ayat yang pertama. Tuan-tuan jumpa kat mana lagi? Surah An-Nasr.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kisah pembukaan kota Mekah ni tuan-tuan. Mengapakah berlaku peristiwa ini? Berlaku peristiwa ini apabila kerajaan musyrikin Makkah mencabuli perjanjian Hudaybiyah yang dimeterai pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Apakah butiran yang mereka langgar? Butiran yang menyebut mana-mana kabilah Arab boleh bergabung, sama ada nak bergabung dengan Makkah atau bergabung dengan kerajaan Islam Madinah. Kabilah Banu Bakar bergabung dengan Makkah. Kabilah Banu Khuza'ah bergabung dengan kerajaan Islam Madinah. Tahun 8 Hijrah perang Banu Bakar lawan Banu Khuza'ah. Mekah tolong Banu Bakar, sekutu mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat fatanah, bijak, cerdik, membaca unjuran strategik, Nabi tengok Mekah lemah dah. Mulai tahun 7 Hijrah. Apa indikatornya tuan-tuan? Sebab tahun 7 Hijrah ni ramai pahlawan-pahlawan Mekah telah memeluk agama Islam. Antaranya Khalid bin Al-Walid, antaranya Amru Al-As dan sekalian. Maka Nabi gerakkan 10,000 orang tentera Islam. Nabi tak beritahu ke mana mission, ke mana misi. Sahabat-sahabat ikut ya. Ini sifat sahabat sama ta'ah, dengar dan taat dan sekalian. Sampai pinggir Mekah waktu malam, baru mereka sedar Mekah ni target rupanya. Mekah ni sasaran. Tu pun Nabi tak serang. Nabi buat pendekatan berstrategi. Nabi pernah bersabda, Al-harbu khida'ah. Peperangan itu tipu daya. Peperangan itu taktik dan strategi. Nabi suruh setiap tentera pasang 3 gunung api. Dah ada 10,000 tentera, 30,000. Terang benderang pinggir Mekah pada waktu malam. Tuan-tuan, Mekah tak daya lawan dah. Sebab track record begitu, mereka banyak kali kalah. Kalah. Contoh, tuan-tuan, tadi Perang Badar. Kita sekitar 14 hari lagi ingat Perang Ahzab. Nak sambut raya Ahzab. Ahzab maksud pasukan musuh yang bergabung, yang bersatu. Tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma gitu tuan-tuan, kita Melayu takbir ni tak sama tempat lain. Orang alam Melayu tak sama. Saya pernah semayang raya di Afrika, Tanah Arab, di Kashmir bang. Abang ingat filem Bobby? Hati Meresati, Sanggam, Yado Kibara. Oh, tak tengok warak belakang. Filem tu syuting kat Kashmir bang. The Hero Wonder. Comel tuan-tuan. Oh, Kashmir ni tempat comel, orang pun comel. Saya bertugas tahun 2005 tuan, misi bantuan kemanusiaan, tak dibenarkan ambil gambar. Perempuan tak boleh. Mamnuk, dilarang. Jangan ambil gambar, kena belasah, kena pukul bang sana. Sebab lelaki sangat cemburu pada marah wanita. Memang comel sungguh. Kita ni jujurnya keling juga jauh-jauh tuan-tuan. Comel tuan. Macam mana kapur, kain kapur tu. Kulit tangan warna kulit putih kemerahan. Kulit jenis menggogak ketenteraman awam. Hidung mancung-mancung bang. Kita lempar kain tuala, disambut dengan hidung. Kita lubang hidung boleh kona traktor bawah. Comel tuan-tuan. Tuan-tuan, semayang tempat mereka ni takbir semangat. Di Pakistan sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar wa nasara abdah. Oh tuan-tuan. Kalau di Afrika lagi best. Tak semayang dalam masjid raya. Terus padang tu. Di Sudan, Nigeria, Republik. Oh, kita rasa izzah lain tuan-tuan sekalian. Cara kok sana. Mai raya di dataran yang luas, di padang tuan sekalian. Berkapuk, oh mari Allah tuan-tuan. Imam marilah sekali naik pajaru. Oh, macam panglima perang. Takbir Allahu Akbar wa nasara abdah. Takbir raya macam nak perang sebab mereka faham cerita Al-Quran perang Ahzab. Kita set kami nak sembilan lembu balik kat bilik set kita ni lepas Zuhur takbir raya versi tanah Melayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata keluar. Lu apa hal bro? Orang cerita pasal Islam menang. Awak menangis apa hal? Memang Melayu jiwa sentimental. Jiwa bok titik poli, bro rima rantika. Cerita perang tuan-tuan sekalian dah. Jadi tuan-tuan sekalian, perang Ahzab ni 10,000 kafir bergabung. Kerajaan Mekah bergabung dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraisy, 10,000 orang. Menang tentera Islam. Maka musyrikin takutlah, demoralize, lemah semangat tuan sekalian. Esoknya Nabi masuk ke Mekah dengan penuh izzah dan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat jalan buka dada tuan-tuan. Jalan buka dada, luar waktu perang tak boleh. Itu cara jalan orang angkuh, orang sombong. Tapi masa perang, kena show off, kena pamer kekuatan. Tak boleh kita pergi perang jalan tunduk. Warak itu bukan warak boh. Itu wakrok nama dia. Warak no wabarkok. Kena perang, kena show off. Tunjuk kuat, hebat tuan sekalian. Nabi tawar pengampunan. Barang siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Mari puak saudara Nabi, nama Al-Abbas. Beri idea, wahai Rasulullah.
Kamu tahu Abu Sufyan yang gemakan pada pujian, yang gemakan pada kemegahan, maka kamu lakukan sesuatu supaya dia merasa megah. Nabi tahu bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Bahawa siapa yang berlindung rumah Abu Sufyan, maka dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daun-daun pintu rumah juga akan selamat. Apa mesej Nabi? Jangan lawan. Nabi nak ampunkan semua orang. Masya Allah. Strategi Nabi berjaya. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua musyrikin, tengok Nabi muliakan dia, Nabi letak daripada tempat yang tinggi, Nabi ampunkan dia, tersentuh hidayah dia, tuan-tuan. Memeluk agama Islam. Apa kesan? An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Maka orang Mekah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Yang kita baca surah An-Nasr tadi, idza jaa nasrullah wal fath. Ini tuan-tuan sekalian, ada puluhan siri-siri pertemu iman dan kufur berlangsung dalam bulan Ramadan. Operasi perang Tabuk berlangsung bulan Ramadan, menang Islam. Walaupun perang tak berlaku Rom, menang. Rom dah balik 40,000 orang, menang. Perang Ain Jalut dalam bulan Ramadan, menang. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ambil tanah Palestin balik daripada tentera Kristian bulan Ramadan. Panglima Islam Tariq bin Ziyad, tuan-tuan sekalian, tawan Spanyol dalam bulan Ramadan. Dia Cordoba, tuan tegak lama, ratusan tahun kerajaan Islam. Tuan-tuan sekalian, sampailah perang Ramadan, Mesir, negara Arab julung kali boleh menang dari Israel tahun 1973 Ramadan, julung kali menang. Itu pun dengan pelibatan para alim ulama seperti Syekh Hafiz Salamah, kata kebal musyrikin mari Israel, tuan sekalian. Syekh Hafiz Salamah ambil pasir, digenggam, dibaca dengan ayat Quran yang tu masa perang pada Al-Kubra, Suratul Anfal ayat 17. Sebab tu kata Quran mukjizat. Dia baca wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Dia baling kata kebal tu, meletup terbakar kata kebal. Masya Allah, Quran ni mukjizat. Ni tak percaya tuan-tuan, tengok ni. Ni 2-3 malam bertepur ni di Masjid Aqsa sekitar ni. Pemuda Islam kadang main dengan batu, dengan kayu je, tapi lari tentera Israel apa nampak? Wallahu a'lam. Bahkan batu-batulah mencederakan tentera Zionis, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, Ramadan dengan pelbagai peristiwa, insya-Allah ada ruang kesempatan kita sambung lain kali, tuan-tuan. Saya minta maaf kerana bekerja sebab petang ni program besar di Komplek Tafiz Anur Besuk, tuan-tuan sekalian. Minta maaf banyak. Cuma sikit rayuan, tuan-tuan, saya dan tim sentiasa masuk ulang-alik ke kampung orang asli. Sebelum Ramadan kami masuk ke Kuala Mu di mana? Sungai Siput tu ada 6 buah kampung, tuan-tuan sekalian. Kita hantar berah 7,800, hantar lakukan sembahyang. Ni kita lepas Ramadan masuk. Dia kalau Kuala Mu separuh Islam, separuh bukan Islam. Yang Islam ni ada anak-anak mereka sekolah dah kecil dah pandai pakai tudung, tuan-tuan. Kita bawa juga Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Kita wakaf untuk mereka lah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ada kat luar tu, tuan-tuan beli, jangan buat balik, jangan. Beli, niat wakaf, serah kepada tim saya. Pelbagai gabungan NGO kolaborasi Muslim dan sebagainya, tuan-tuan, dan banyak NGO terlibat untuk kita serah kepada kampung orang asli, insya-Allah. Ada lebih lagi saya bawa ke Tasik Banding pada 1 bulan Jun, 1 bulan 6, tuan sekalian, insya-Allah. Jadi saya tinggal sini lah, ada 30 buah, tuan-tuan, untuk tuan-tuan beli dan wakaf, dan saya akan bawa. Saya minat sungguh, saya obses dengan kerja ni untuk masuk kampung orang asli, tuan-tuan sekalian. Besar cabaran. Balik baru ni, lepas terbaik 2 orang meluk agama Islam. Kena sabar tak? Kena sabar kat sini ni. Tak. Sebab dia tak reti berbahasa basi. Kita sampai ke kampung Ciong dulu dengan Ustaz Arwah Ustaz Taliban tanya, Tok Batin, banyak ke ikan Tasik ni? Tok Batin muka selama, tak tahu Ustaz, saya tak kira. Sabarlah, tuan sekalian. Petang dia duduk menyaku. Nampak menyaku. Kita berbahasa basi Melayu kan. Buat apa tu pakcik? Dia jawab, buta ke? Allah, sabarlah, tuan sekalian. Kena sabar, tuan sekalian. Kita sebut, kita ikat ke pecung, kata, Pai, masuk Islam ya, Pai. Islam ni bagus. Dia jawab apa? Ustaz, orang Melayu curi ubi saya. Orang Melayu curi ubi saya. Sebab dia tidak ada Islam cantik kan? Tengok kelaku orang kita lah, Melayu kita, tuan-tuan. Betul kata Maryam Jamilah. Al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu terhijab dengan orang-orang Muslim. Sebab tu kerja nak tarbiyah orang kita pun kena buat juga. Islah baik orang kita kena buat juga, tuan-tuan sekalian. Ni mereka tengok duk curi ikan, dia angkat apa? Jaring dia, ikan tomat, ikan kelah dia, curi gaharu cendana pun orang Melayu juga, tuan-tuan sekalian. Jadi itu menyebabkan mereka kurang minat.
Tapi pun kita buat kerja, ajak mereka pada agama ni, insya-Allah. Ini tugas hakiki kita sebenarnya tuan sekalian, kerja dakwah ni. Jadi sekadar itu dulu. Terima kasih banyak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang waktu kat luar lah 20 minit.